Setakat 1 Oktober lalu, 83% atau 921,739 orang pelajar institusi pengajian tinggi IPT telah menerima vaksin lengkap daripada keseluruhan 1.15 juta pelajar. Bermakna ada kalangan pelajar tidak divaksin. Laporan lanjut sesi pagi sidang Parlimen, kita bersama Farhana Azwani Ismail di bangunan Parlimen. Silakan. Ya Syah, sehingga 8 Oktober lalu, seramai 2,286 orang pelajar IPT ataupun 0.2% tidak divaksin atas faktor masalah kesihatan. Menurut Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pihak IPT terlibat disaran untuk membantu pelajar-pelajar tersebut agar pengajian mereka tidak terjejas selain disaran untuk melaksanakan pemantauan berkala. Sekiranya kehadiran secara fizikal tenaga pengajar ataupun pelajar yang tidak divaksin itu tidak dapat dielakkan, maka prosedur pemantauan pergerakan yang lebih ketat perlu insya-Allah kita akan laksanakan, seperti pelaksanaan ujian saringan RT-PCR 3 hari sebelum masuk ke kampus adalah diwajibkan. IPT juga digalakkan untuk melaksanakan ujian saringan kendiri menggunakan kit ujian kendiri secara berkala untuk memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih banyak. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Ledang, Said Ibrahim Said Noh. Tambah Datuk Seri Dr. Noraini, bagi mengurangkan risiko jangkitan sekiranya ada, pelajar atau kontak rapat akan ditempatkan di pusat pengasingan atau kuarantin yang disediakan oleh setiap IPT. Operasi IPT tidak ditutup dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi pelajar terlibat hanya perlu ditangguhkan. Dan jika IPT merekodkan jangkitan kes yang lebih serius, penutupan institusi untuk tempoh tertentu tertakluk saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan selain itu, Dewan turut dimaklumkan program bantuan sementara TRP akan diperkenal untuk mengurangkan beban pinjaman individu serta perusahaan kecil dan sederhana PKS yang masih menghadapi kesukaran memulihkan aliran tunai selepas moratorium penangguhan bayaran balik pinjaman bank di bawah pemulih berakhir. Timbalan Menteri Keuangan Yamani Hafiz Musa berkata, maklumat terperinci mengenai program kendalian agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Peminjam akan turut menerima nasihat kewangan daripada AKPK, termasuklah dari segi perancangan kewangan yang bersesuaian dengan keperluan peminjam, pendidikan berkenaan pengurusan kewangan dan juga rujukan kepada agensi-agensi lain melalui rangkaian sinergi sosial bagi membantu meningkat keupayaan dan pendapatan peminjam. Oleh itu adalah tidak benar tanggapan bahawa terdapat golongan yang akan tercicir terutamanya dari kalangan mereka yang terjejas sekiranya bantuan moratorium pinjam berakhir atau tidak dilaksanakan dengan lebih meluas seperti penghapusan caj faedah secara keseluruhan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jempol Datuk Muhammad Salim Sharif. Menerusi pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih, kerajaan menyediakan bantuan moratorium bayaran balik pinjaman bank selama 6 bulan secara automatik kepada individu dan PKS terjejas akibat pandemik COVID-19. Permohonan telah dibuka mulai 7 Julai lalu. Dalam persidangan Dewan Negara pula, Dewan dimaklumkan setakat bulan lalu, kemajuan pembinaan untuk pakej kerja yang dimulakan untuk fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo sudah mencapai 59.67%. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Arthur Joseph Kurup, 12 pakej kerja sudah melalui pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja pembinaan dan 3 pakej kerja baru telah dikeluarkan surat setuju terima. Manakala surat setuju terima atau SST bagi 3 pakej kerja baru yang melibatkan laluan daripada Sandakan Mile 32 sehingga Sungai Bauto telah dikeluarkan dan kerja-kerja pembinaan 3 pakej tersebut akan bermula pada tahun ini. 1 pakej kerja baru yang melibatkan laluan dari Serusup ke Pituru pula telah diperuntukkan di dalam Rolling Plan yang pertama, Rancangan Malaysia yang ke-12 dan menjadikan keseluruhan 16 pakej kerja akan dilaksanakan buat masa kini.
Fasa 1 dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dilaksanakan menerusi 35 pakej kerja. Keseluruhan projek lebuh raya Pen Borneo itu merangkumi 3 fasa. Perkara mengenainya dibangkitkan Senator Datuk Bobby Ahfang Suan yang bertanya mengenai pembangunan ekonomi Sabah melalui projek Pen Borneo. Baik, seperti biasa ketika ini Dewan Negara dan Dewan Rakyat sedang berhenti berehat dan akan sambung semula pada pukul 2.30 petang nanti. Sekian perkembangan dari Parlimen, kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan.